وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما فيه من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim wa miqdarihi al-azim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah. Hai sekalian sahabat-sahabatku yang diridhai Allah, yang dirahmati Allah, yang dirindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya kasihi lagi saya hormati. Alhamdulillah, sebagai seorang hamba Allah yang beragama Islam, wajib ke atas kita untuk meneruskan rasa syukur pada Allah di setiap masa, di setiap detik yang telah pun Allah pinjamkan kepada kita. Kita dapat lagi hidup untuk sehari lagi. Tak tahu nak sampai ke petang ataupun tidak. Atau mungkin setakat tengah hari sahaja. Atau mungkin sehabis kuliah. Tapi Alhamdulillah, andai dimatikan kita, dalam kuliah ni lagi bagus. Lagi cantik. Kan? Di bawah halaqah sayap para malaikat. Malaikat mana? Malaikat rahmat. Malaikat yang mencatat amal kebajikan. Yang kalau kita boleh lihat kehadiran malaikat-malaikat rahmat bersama-sama dengan kita, nescaya tidak ada ruang untuk kita duduk. Mereka jauh lebih ramai daripada kita. Tapi andainya ditakdirkan kita mati dalam majlis ilmu. Masya Allah. Kita didampingi oleh para malaikat. Alhamdulillah. Baik, kita akan sambung pengajian kitab tafsir kita daripada surah An-Nisa ayat 137 pagi ni. Ayat 137 daripada surah An-Nisa yang mana juzuk 5.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Ni kita baca dua dulu. Dua dulu. Sekejap lagi insyaAllah. Ada masa kita akan sambung. Yang mana ayat yang ke-137 ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu peringatan. Ayat ini berbentuk peringatan kepada orang-orang munafik. Okey, tanda dekat situ tulis ayat ni peringatan untuk orang munafik. Ada catatan. Baik, minggu lepas tak ada. Betul tak? Minggu sekali lagi no. Saya bagi ada satu ilmu. Pendek je. Di antara perbezaan perkataan anzala dan nazala. Siasat? Siasat dengan kawan-kawan kita yang mungkin tak main minggu tu. Di antara perbezaan perkataan nazala dan anzala. Okay. Kan Allah Ta'ala sebut alladhi anzala alaina, alladhi nazzala alaikal Quran. Okey. Apa perbezaan perkataan nazzala dan anzala? Lupa ke? Kok ada tulis kan? Ada tulis kan? Kata, kah malu tu. Lah? Okey. Okey. Nazala turun secara beransur-ansur, sementara anzala turun secara sekaligus. Nazala untuk kitab yang turun secara beransur-ansur. Kitab apa yang turun secara beransur-ansur? Al-Quran yang turun secara beransur-ansur, sementara anzala turun secara sekaligus. Saya kata ada berapa? 4. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Suhufi Ibrahim. Alhamdulillah, ingatlah tu. Ingatlah tu. Tu saya kata, bila saya kata tulis. Dia akan jadi guru kita waktu kita sesat. Maksud kita sesat ni kita tak faham. Pasal apa aku pergi tanda? Pasal apa ini anzala, sini nazala. Jadi saya kata tulis. Bila saya kata tulis tu tulis. Sebab apa? Dia akan menjadi guru ketika kamu tak tahu apa-apa. Dobit kita sendiri tu nanti jadi guru dekat kita balik. Sebab dobit tu dia takkan hilang. Tapi ilmu di hati kita selalu hilang. Jangan kata apa tak ada mana lagi. Turun pintu tu pun sudah. Bukan anzala, bukan nazala. Ghaib terus. Zahaba. Hilang. Terus. Jadi apabila ada tulisannya, maka tulisan tu yang akan mengingati kita balik. Okey baik. Bila ayat 137 awal-awal saya sebut. Saya kata tanda dekat situ. Ayat ini Allah Ta'ala bagi peringatan untuk orang-orang munafik. Baik. Kita dah baca surah An-Nisa ni banyak cerita tentang ayat orang munafik. Awal-awal dulu. Dan perkara yang paling terbesar, ketara sifat orang munafik ni saya dah cerita, yakni di dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk kan kata, dalam peperangan Tabuk tu mereka ada 73 orang. Ramai. Mereka tu yang janji nak pi, lepas tu tak mau pi. Lepas kata kat Rasulullah, hang pi lah dulu. Nanti kami pi. Lepas tu Rasulullah ni pi. Harap yang mana mereka akan ikut. Tapi mereka tak ikut. Perang Tabuk ni berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun akhir Nabi berperang. Itulah peperangan terakhir dalam hayat Nabi. Kemudian tahun depan tu Nabi wafat. Bila Nabi pujuk, mereka ajak mereka pi. Tak apa, kami pi. Kami nak pi. Nanti kami pi lah.
Ampi dulu. Kuda kami laju. Nanti kami pergi. Dan kemudian mereka lantik seorang pergi sat pujuk Muhammad. Kata dekat dia, kami ingat kalau kita semua pergi, negeri Madinah yang kita duk jaga ni tak ada siapa. Tak ada orang nak jaga. Kesian dekat orang tua-tua, kanak-kanak dan wanita-wanita yang lemah. Jadi apa kata, kami minta izin untuk kami menetap. Kami tak keluar tu. Rasulullah bagi 4 orang. Tapi mereka selinap 73 orang. Ni orang munafik. Tapi kalau di depan Rasulullah, mereka lah yang paling beriman. Paling beriman. Kira berebut nak hampak sejadah Rasulullah. Berebut nak pegang kasut Rasulullah. Berlakon. Orang macam ni. Dia berlakon bermanis muka secara depan. Menikam dari arah belakang baginda Nabi SAW. Dan saya katakan, ada tak munafik ni zaman kita? Ada. Bahkan kita mungkin boleh jadi munafik. Na'udzubillah. Untuk lindung daripada Allah. Tapi tak mustahil. Kadang-kadang jadi juga. Jadi juga waktu kita bermanis di depan orang, membusuk di belakang. Itu munafik lah. Peringat balik kat diri aku ni dah jadi munafik. Ini sifat munafik, istighfar cepat-cepat. Keluar daripada sifat tu. Sifat yang membawa kita munafik. Dalam ayat ni kalau kita tengok, ayat mula Allah Ta'ala panggil orang beriman juga. Sebab munafik ini di kalangan orang beriman. Di kalangan orang Islam. Sebab tu dia bahaya. Kalau kafir dah tahu dah dia kafir. Tapi pasal ni dia Islam. Kita tak tahu. Ni kita panggil apa? Gunting dalam lipatan dalam peribahasa Melayu. Bila kita tak tahu, dia menyamar. Bersama-sama dengan kita. Bahkan mungkin dalam diri kita ada benda tu. Allah sebut. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Diulang kan? Wahai orang-orang yang beriman, thumma itu dipanggil ataf. Dia ada ataf di situ. Kemudian, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian lepas dia beriman, kafaru. Dia jadi kafir. Lepas dia kafir, thumma amanu. Beriman pula. Lepas tu, thumma kafaru. Kafir pula. Kemudian kata Allah, thumma zdadu. Nanti saat dah. Nanti saat dah kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Maknanya, ayat ini kan saya sebut dah minggu itu. Bila Allah Ta'ala panggil wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud ajak kita sama-sama dengar. Sebab kita orang beriman. Betul tak? Berani mengaku kita beriman? Berani. Selagi kita beriman dengan rukun yang 6 tu, kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Beriman tak? Beriman. Ya, sah kita dinamakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu di sini, dalam kamu duduk dengan orang-orang yang beriman, yang mana di mulut lidahnya tak sudah tak henti-henti. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Dalam pada itu, dia bawa keluar perkataan yang kesat. Bahkan mungkin hati dia yang berbeza. Dalam tempoh yang sama, dia boleh jadi kufur atau kafir. Pagi beriman, petang kafir pun boleh jadi. Petang beriman, malam kafir pun boleh jadi. Ketika mana seseorang itu, bila dia diuji, dia tak tahan dengan ujian. Dia tak tahan dengan ujian, dia suka nak menyalahkan takdir Allah. Terus jadi kufur. Kufur di atas nikmat. Dia hak yang dia bagi punya banyak tu, kamu tak kenal, tapi kamu cari yang susahnya, yang salahnya, yang tak adanya. Kalau kita tengok kisah seorang wali Allah yang mana dia ditemui tepi pantai dalam keadaan tangan kaki yang pudung. Ada riwayat kata dia lumpuh tangan dan kakinya.
hanya duduk, mata pun buta. Harap anak saja duk main balik bagi makan. Anak dia pula tak ada apa, pergi berburu. Buru dapat makanan, bawa balik main, bagilah ayah yang buta tu makan. Duduk di tepi pantai. Tak ada apa. Dia nak terjun pergi cari ikan di laut pun dia tak boleh, mata dia buta. Tangan kaki dia lumpuh. Ada riwayat kata kudung. Tapi lidah tak berhenti menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampailah dua orang pengembara jumpa dia. Hanya mendengar kalam tu saja keluar. Tanya dia, pasal apa hang masih lagi bersyukur kepada Allah? Sedangkan hang dah tak ada apa-apa dah. Tangan kaki pun tak ada. Mata pun tak ada. Makan apa pun tak ada. Dia kata, Alhamdulillah aku tetap bersyukur. Aku masih ada lidah dan hati untuk mengingati Allah. Lidah menyebut berzikir. Dan aku masih ada udara untuk ku seduk bernafas. Terlalu banyak nikmat yang aku nak cerita. Berbanding dengan apa yang aku hilang. Dia baru hilang tangan, kaki, mata. Sedangkan yang Allah Ta'ala bagi ni banyak. Dia tanya si pengembara ni, siapa yang duk bagi hang makan? Ada anak dia ada seorang anak yang mana pergi berburu. Lepas tu dia akan bawa balik hasil tangkapan dia tu. Dan kami akan makan untuk sampai beberapa hari, habis bekalan dia keluar balik. Tapi ni dia kata dah 3-4 hari dah anak tu pergi berburu tak balik-balik. Kalaulah hampa jumpa dia, bagi tahu dekat dia, kata ayah dia ni lapar dah. Jadi depa pun teruskan pengembaraan, jumpa. Dia beritahu lah, anak begini. Jumpa si anak tu. Anak tu dah mati di baham binatang buas. Mungkin harimau, mungkin singa. Sebab di sisi anak tu ada bekas kaki kijang. Maknanya dia dapat tangkap kijang sebagai bahan buruan untuk dijadikan santapan bersama ayah dia yang buta tu. Tapi mungkin binatang lain lebih berhajat kepada binatang tu, kijang tu. Mungkin harimau ataupun singa. Jadi dia peterkam dia untuk nak ambil makanan tu. Dia mati. Jadi si ayah tu kan dah kata dia dah 2-3 hari dah tak makan. Kalau jumpa katakan pada dia, ayah ni lapar. Okay, baik. Orang pengembara ni jumpa. Nak pergi abang macam mana ni dekat dia. Serba salah nak abang. Kita nak bawa sama, kita pun tak ada apa. Kita pun musafir. Apa pun tak ada dekat kita. Kalau kita bawa dia menambahkan bebanan atas kita lagi. Dia berjalan pun tak boleh. Mata pun tak nampak. Nak pergi abang macam mana dekat dia. Tapi ni dia dah pesan lah, kalau jumpa, kita dah jumpa. Ini amanah Allah. Tak abang lagi kesian, dia duk harap, tunggu. Jadi depa ambil keputusan, bagi tahu lah dekat dia. Atas balik, dia adalah dalam kemah buruk dia tu. Serba salah. Dia ingat anak dia panggil nama anak dia. Bukan, kami lagi. Ya, kamu lagi. Tentu dah jumpa dengan anak. Dia kata, mana anak dia? Dalam hati ayah tu dah rasa. Sebab apa? Yang patah balik ni orang lain. Lepas tu mereka pun bagi tahu. Anak dia dah dibaham binatang buas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bersyukur pada Allah. Terus bersyukur pada Allah. Dia bertanya lagi dia. Kenapa terus bersyukur? Kenapa ucap Alhamdulillah? Aku yang tak ada mata, aku yang tak ada kaki tangan ini, Allah Ta'ala tak hantar binatang buas suruh main terekam. Tapi anak aku yang sihat, yang boleh berlari laju, yang nampak jalan-jalan nak mencari tempat selamat, Allah hantar. Bermakna Allah masih simpan aku. Allah jemput anak aku. Dia mati dalam redha aku. Syurga tempat dia. Dia pun sambil lah, dia kata tak apalah, dia kata jangan bimbang dekat dia. Dia ada Allah di hati dan di lidah. Dia ada Allah di hati dan di lidah. Dia pun tak pedulilah dekat pengembara dua orang tu. Sebab dalam hati dia ada rasa bersalah.
tak ada apa hidangan untuk dia bagi kepada pengembara. Tu yang kata no, bila orang main ke rumah kita, air sejuk pun bagilah dekat dia. Nah? Bagilah dekat dia. Ni dia rasa bersalah sebab dia tak ada apa nak bagi. Dia kata tak apalah, teruskan pengembaraan kamu, aku nak tidur lah. Dia pun rebah badan dia, mati. Mati. Lepas tu tunggu dia, memang dia mati serta-merta. Lepas kebumikan dia di tempat kemah dia tu, lepas meneruskan perjalanan. Lepas masuk dalam satu kampung, maka mereka diberitahukan itulah wali Allah yang bawa diri pergi ke hutan. Hidup penuh dengan rasa syukur dalam keadaan susah dan senang. Kita ni tang senang saja doa alhamdulillah. Kalau hak yang tang susah tu merungut, muncung mulut-mulut sampai 2 inci tak? Ni dahi ni sampai berkerut-kerut. Kita ni nak hak senang saja. Susah sikit saja. Dandan lah. Mulalah nak cari pasal. Ni kerana dia tu lah aku jadi macam ni. Itu sifat orang. Itu sifat orang munafik. Saya ingat waktu saya belajar tentang bab munafik ni, tok guru saya punya kata lah kat kami tu munafik semua. Dia tanya kami, hampa kalau hilang duit, hampa takut? Takut. Kan kita nak makan hak tu saja. Hampa kalau hilang duit, hampa takut? Takut. Munafik lah tu. Orang beriman ni, dia kalau hilang pis luar harta dunia pun dia tak bimbang. Sebab dia ada Allah. Kalau hampa duk bimbang dengan dunia tu, munafik lah tu. Allah Akbar. Bila lah aku nak jadi nak amanu. Duk munafik selalu. Saya ni, saya jual telur ayam. Tok guru punya saya jual telur ayam. Masa tu kan telur ayam murah dah. Sebiji 5 dit. 5 dit. Murah tu. Jadi saya akan pergi ambil kelas habis pukul 2 petang. Waktu rehat pukul 11 pagi tu saya akan pergi rumah tok guru, ambil telur siap-siap letak atas meja. Tak lagi balik, lepas zuhur tu kami akan masak lah Sat. Masak sendiri. Kemudian saya letak 2 papan. Tak banyak ambil pun 2 papan. Biasanya tok guru akan bagi saya jual dulu, duit kemudian. Jadi tak payah bermodal lah. Upah saya setiap 1 papan 2 biji telur untuk saya. Oh tak kira dah. Loaded tak kira aku boleh makan telur hari-hari. Lauk paling laku telur lah. Hari-hari boleh habis. Jadi saya letak di atas meja. Ada pelajaran akhir, pelajaran tafsir Jalalain. Karangan Imam As-Sayuti. Dan juga dikarang oleh Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Imam Jalalain. Okey. Dia kata dekat saya, hang lena ke? Waktu akhir memang paling mengantuk. Memang paling mengantuk. Waktu tafsir. Lepas tu, hang lena ke? Tak lena. Saya duduk depan. Depan di antara kami bila tahun akhir tu dia akan bagi campur dengan pelajar lelaki di depan, pelajar perempuan di belakang. Dia takkan bagi pelajar lelaki duduk di belakang sebab saat lagi orang lelaki tak belajar nak tengok orang perempuan. Jadi dia tahu orang perempuan ni kalau tengok orang lelaki pun bergerak, tengok-tengok kan nak tengok saya, kita segan nak tengok dah. Jadi dia kata, hang lena ke Hasia? Dah, saya tak lena, padahal lena. Saya di antara pelajar yang suka tertidur dalam kelas. Tak bagus tu. Kan saya kata, waktu yang paling tenang sekali, waktu dalam majlis ilmu lah paling tenang. Dia senang lena. Lepas tu, dia kata, kalau tidur sekali lagi, jatuh. Telur 2 papan tu, tak payah makan telur kan ni. Terus saya bangkit, angkat. Tak di depan ni, ambil kitab tafsir, letak atas tu. Celik mata. Dia kata, sayang kan kat telur tu, sayang. Tu munafik. Pula dah. Tu lah munafik. Dia lah. Sebab masih sayang kepada harta dunia. Sayanglah Ustaz. Saya dah lah modal pun tak kelak lagi. Ni tak bagi lagi, untung pun tak bagi lagi.
Hak yang nak dapat 2 biji pun hangus. Jadi kalau terpecah, dia kata, dah lah saya tak kata cerita bak untung rugi hang. Dia kata, tapi nak habaq kata. Itulah sifat orang munafik yang terlalu mencintai dunia. Dia punya mengantuk lah tadi. Habaq kata telur dia nak pecah, dia boleh mangkit cegah. Pasal apa? Dia sayang dekat dunia dia. Okey. Itu saya kata, bila sebut pasal munafik, kadang-kadang kita jadi. Tidak lah. Memanglah sayang, siapa tak sayang. Kan? Baru beli kasut di pasar malam saja. RM15. Pergi mengaji, balik mat. Turun-turun tengok lagi orang pakai. Mak laun mana pakai kasut aku? Mak laun terus. Padahal baru sudah mengaji tu. Itu munafik. Allahu Akbar. Kerana kita meletakkan dunia di hati. Itulah kita tu. Ad-dunya fi qalbi laisa biyadi. Aku meletak dunia di hati, bukan di tangan. Kalau letak di tangan, dia boleh lepas bila pun. Tapi bila aku letak di hati, duk terikat situ lah. Nak buat macam mana? Kita adalah manusia yang memang Allah Ta'ala ciptakan untuk mencintai perhiasan dunia. Tapi munafik tu tak teruk lah. Munafik tak teruk lah. Okay. Baru beli handphone. Tengok-tengok hilang. Rasa marahnya. Itu munafik lah tu. Banyak lah. Baik, itu ciri-ciri. Hak yang ada sikit-sikit. Bukanlah hak yang Allah Ta'ala sebut. Summa kafaru. Summa zdadu. Baik, hak yang summa kafaru ni yang Allah Ta'ala maksudkan ni. Yang mana mengaku beriman, susah sikit, menyalahkan takdir. Payah sikit, marah dekat orang. Okey, kita ada pernah jumpa orang yang masuk Islam. Dia saudara baru. Masuk Islam dengan harapan ada bantuan daripada zakat. Ada bantuan daripada orang Islam yang lain. Awal-awal masuk Islam, ni orang yang kerja bahagian dakwah, dia tahu lah. Dia akan bagi duduk 3 bulan yang pertama, mu'alaf yang masuk Islam, dia akan bagi duduk dalam satu asrama, dipelihara, dijaga oleh perkim, jaga, menyantuni makan minum mereka, perbelanjaan mereka apa semua selesai. Habis 3 bulan, mereka akan diberi kemahiran suruh pergi kerja lah. Keluar pergi kerja, kadang-kadang jumpa pasangan berkahwin. Kemudian, kena keluar kerja lah. Nak harap bantuan lama mana? Okey. Bila suruh pergi kerja, bukan semua sama dah. Ada yang malas. Yang tak mau kerja. Ni keluarga India India yang masuk Islam. Jadi, dia masuk Islam satu keluarga. Dengan anak-anak dia semua. 7 orang anak. 7 orang anak. Kemudian, cari rumah lah dah. Mana pihak zakat akan suruh keluar. Pergi cari kerja. Kena bekerja untuk hidup. Okey, bila keluar mula-mula untuk bulan pertama, kedua, ketiga, rumah tu disewa dan dibayar oleh zakat. Okey. Sewa rumah zakat dah rakyat. 7 punya anak duduk ni. Bil api, bil layak tentu tinggi. Penggunaan dia pun banyak. Bila mai bil, tak bayar. Mai bil, tak bayar. Mai bil, tak bayar. Kata zakat nak bayar. Zakat hanya bayar rumah. Tak bayarlah bil-bil tu. Jadi, bila tertunggak 3 bulan, dia jadi 1,000. Dia jadi banyak. Okey, minta bantuan orang ramai. Minta orang bagi. Buat kutipan, orang bagi. Mai bulan depan, orang pun kalau sangat-sangat, orang meluat tak? Orang meluat. Orang meluat. Pasal orang tu lagu kita ni. Bukan jenis Sabang punya orang. Hari-hari ni dia suruh anak dia pergi minta beras kat orang tu, minta beras. Kalau dah sangat-sangat pergi minta rumah orang tu, orang nak bagi tak? Orang tak bagi. Lepas tu, apa jadi? Yang dia ni, mula-mula beriman. Summa kafaru, kalau macam ni dia kata, aku masuk Hindu balik lah, dia kata. Dia duduk di kuil tu, dia kata, dapat makan percuma hari-hari. Pula dah. Kita ni sayang kat saudara baru. Kalau dia masuk balik kepada agama dia, dia akan bawa
Habis anak-anak dia tu. Sayang. Tak. Kita pujuk dia. Janganlah masuk balik kan. Habis dia kata orang Islam tak mau tolong. Okey. Salah. Salah dah orang Islam kita ni. Tak salah. Hang kena usaha. Dia kata tak. Orang kata kalau masuk Islam ni banyak kebajikan boleh dapat. Banyak duit boleh dapat. Ni apa yang dapat? Hang tak kira yang punya nikmat orang bagi kat hang berapa lama dah yang hang masuk. Tak payah kerja, semua ditanggung. Nah, carilah nafkah sendiri. Tak mahu. Nah, pasti tak mahu. Kemudian, kalau macam ni lebih baik aku murtad. Okey. Bila kita sebut lebih baik aku murtad, maka jatuh terus. Jatuh terus. Bila jatuh terus murtad. Pihak pendakwah ni, dia panggil pihak mubaligh. Nah, bagi nasihat. So-solah kan. So tinggallah agama ni. Kita sayanglah pada saudara baru. Dia kata, saya bukannya nak murtad sangat pun pula dah. Saya bukan nak murtad sangat pun. Tapi bila pergi minta, dia pun tahap marah dah. Orang Melayu ni dia kata bukan bagus sangat. Jangan salah orang lah. Nah. Jangan salah orang. Salahkan diri yang tak mau kerja. Saya susah, dia pun tak tolong. Kata dalam Islam tu saling bantu-membantu. Kata orang Islam tu bersaudara. Saudara apa macam ni dia kata. Kalau tak boleh tolong. Dia pun susah bila dibagi keterangan. Okay, tak apa. Kalau macam tu dia kata, saya Islam balik. Summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Allah Ta'ala ni dia bagi kat hang dua je peluang. Hang dah beriman, mula hang kufur. Hang kafir. Lepas tu hang beriman kali pertama. Lepas tu hang tak tahan ujian. Tak tahan dugaan susah. Hidup susah. Pun berpunca dah kepada hidup dia juga. Kemudian, dia kufur. Kemudian, orang pujuk-pujuk beriman balik. Kemudian, kufur balik. Jadi jangan main dah. Dia memang cakap dua kali je. Nah, kalau kufur balik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsummazdadu kufra." Kemudian dia kata, bertambahlah kekafirannya. Dia takkan boleh nampak dah jalan nak mari. Tak nampak dah jalan. Allah buat macam mana? Allah akan tutup serapat-rapatnya hidayah dia. Dia tak akan nampak dah. Itu kalau untuk orang yang kita sebut mu'alaf. Baik, kita kembali kepada orang beriman yang jadi munafik ni. Jadi orang kafir yang munafik. Munafik saat Islam, saat munafik. Ini macam mana yang beriman munafik. Bila Allah Ta'ala benci lah kepada kita, Allah Ta'ala takkan panggil kita man. Makna dia macam ni. Hati kita takkan terpaut untuk buat apa jenis kebaikan. Itu Allah benci. Bimbanglah. Seandainya Allah Ta'ala tak pernah jemput kita untuk bertahajud. Bangun. Terjaga waktu tu. Kadang sampai tak boleh lena. Kalih tu, rambut tak lena. Kencin dah. Kipah dah. Tutup kipah, buka aircon pun tak boleh lena. Tapi kenapa tak bangkit untuk buat tahajud? Allah Ta'ala tak panggil. Pasal dia benci dekat kita. Muhasabah diri. Awak Allah Ta'ala tak panggil aku ni. Tak suruh panggil hang sampai lagu mana. Aku tak bagi hang lena tu standar aku panggil hang lah. Tapi dah hang tak hadir. Hadir lah. Hang masuk bilik ayak pergi kencing saja kot. Hang keluar man duduk balik. Walhal dah kena ayak dah. Dah kena ayak dah. Patutlah hadir pada aku tapi hang tak hadir. Kenapa? Allah hijabkan. Allah tutup hati. Pasal Allah benci. Bimbang. Yang ni kita kena muhasabah dia. Kenapalah aku susah sangat nak buat solat sunat. Pasal apa yang susah sangat aku nak buat solat? Tu kata benda ni kena paksa. Okey, di antara sunat yang Nabi tak pernah tinggal selama hayat Nabi tak pernah tinggal. Sunat apa? Rawatib. Sunat apa? Rawatib Nabi tak pernah tinggal. Dan tak mustahil ada orang tak pernah buat. Tidak. Dia tak direzekikan. Awaklah Allah Ta'ala tak panggil. Bimbanglah. Bermuhasabah diri. Kalau Rasulullah tak pernah tinggal, Rasulullah suruh kita selalu buat. Di antara rawatib dengan tarawih. Mana lagi baik? Rawatib lagi baik.
Sebab Nabi tak pernah tinggal. Sedangkan tarawih Nabi tinggal juga. Walaupun dia master sekali. Okey, kemudian. Satu lagi yang Nabi pesan, jangan tinggal. Solat sunat apa? Witir. Nabi pesan jangan tinggal witir. Witir adalah solat sunat yang mempunyai masa paling panjang. Betul tak? Waktu witir masuk dah kepada pukul, kata Ustazah, saya tahu perempuan pandai. Malu nak bercakap. Lepas Insya. Sampai subuh. Masya Allah. Panjang tak? Panjang. Katalah lepas Isya pukul 9. Daripada pukul 9 sampai pukul 5, 6 esok. Panjang tak? Tapi ada tak orang yang tak pernah buat witir? Berbimbang lah. Sebab benda ni Nabi tinggal. Bila Nabi tinggal dekat kita, ianya jadi harta pusaka kita. Buat, jangan tak buat. Witir tu paling sikit berapa rakaat? Dia tak pernah buat. Satu pun dia tak pernah buat. Bermuhasabah diri. Awak aku tak boleh buat witir ni. Kenapa aku tak pernah buat witir? Tanda Allah benci. Innallaha wit yuhibbul wit. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil. Suka kepada yang ganjil. Bewang tak mau buat. Aku tak direzekikan. Nak buat macam mana aku tak direzekikan. Dah tak cari. Kan disebut dalam Al-Quran sendiri sebut. Allah Ta'ala kata, kalau kata satu hasta hampa dekat dengan aku, 10 hasta aku dekat dengan hampa. Bermakna kita ni baru berjinak-jinak dengan Allah. Allah Ta'ala akan belai kita. Dalam pelukan rahmat. Jadi bila kita jadi munafik, dalam hati kita bersarang dengan sifat kepura-puraan, kita takkan direzekikan untuk beramal soleh. Jadi ini disebut bermuhasabah dirilah andai kita tak dijemput untuk bersolat sunat yang Nabi tinggalkan. Buatlah sekali-sekala. Bukan dia suruh buat hari-hari pun. Kalau mampu buatlah. Kalau tak mampu kan kita pun tak tentu masa ada hari sihat, ada hari sakit, ada hari rajin, witir jadi 5. Bahkan mungkin boleh pergi sampai 11. Tu hari rajin. Hari penyegan 1 pun tak apa. Sekurang-kurang. Atau ada hari lagi penyegan, tak buat terus. Pun tak apa. Tapi janganlah tak buat langsung. Saya ada orang tak pernah buat. Ada. Dia tak direzekikan. Okey. Dia sembahyang tarawih tu rajin. Mai tang witir dia balik. Okey, bersangka baiklah kata orang. Dia mungkin pergi witir di rumah kot. Bimbang dia kalau tak direzekikan. Bimbang kalau dia tak direzekikan untuk beri witir ni hanya bulan Ramadan saja dapat pahala sunat jemaah. Kalau bulan biasa tak dapat pahala sunat jemaah. Hanya dalam bulan Ramadan saja disunatkan untuk berjemaah. Kalau dia lari balik tu bersangka baik, mungkin dia buat di rumah kot bimbang kalau tak buat di rumah. Kata Rasulullah bermuhasabah diri, maksud dia pandang balik, kira balik kat diri kita ni, pasal apa aku tak direzekikan untuk melakukan benda-benda yang baik. Pasal apa Allah Ta'ala tak letakkan kegemaran dalam hatiku untuk mendengar sesuatu yang baik. Orang ajak pergi kuliah, dia tak mau pergi. Padahal dia kan buat apa? Mengasuh cucu tak, kerja pun tidak, masak pun tidak, apa pun tak. Tapi dia tak mau pergi. Bermuhasabah diri. Berbimbang-bimbanglah. Mungkin Allah Ta'ala benci padanya. Kenapa? Sifat munafik yang terlalu menebal dalam hati dia. Allah Ta'ala benci. Bila Allah benci, bimbanglah. Kita ni kalau kita dah meluat dekat orang, kita kata, perempuan ni jangan bagi dia marah. Kalau mulut dia duk bising pok-pek tu tak apa lagi. Tapi kalau dia dah diam, jaga-jaga. Bom jangka nak meletup. Kalau dia duk berbunyi, dia macam radio buruk tu, hampa bersyukurlah. Berbunyi lagi, hidup lagi lah tu. Kalau dia dah tak kata apa-apa dah, hampa pergi jenguk saya tengok. Tak dah.
Saya kata bom jangka nak meletup. Saya kalau dalam rumah tu kalau saya diam, dia pentingkan. Mana dia pi ya? Mana dia pi? Tidak. Tidak dia cakap Ustaz. Kalau dia diam tu bertanda lah. Marah dia paling memuncak naik. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia meluat, buatlah apa yang nak buat. Buatlah. Nah, aku tak kata apa dah. Tak ada peringatan nanti. Ni Allah Ta'ala marah ni, dia benda tak ada dah. Nah? Dia kata, semazdadu. Aku tambah lagi kekufuran. Sampai hampa tak sedap. Rupanya hampa dah jatuh dalam kufur. Okey, hampa nak mencuri. Curilah. Aku bagi jalan curi. Tu yang ada mencuri. Buat pelari dengan mesin-mesin ATM. Ada kan? Perikat mesin ATM tu dengan tali. Perheret dengan kontainer. Jalan dah. Makhluk tu. Nah? Curi dia susah. Curi dengan mesin-mesin. Lepas tu dia pergilah tembuk tantang mana. Allah izin pula tu. Kalau aku dah meluat, dia kata, aku biar api lah. Buat apa nak buat. Nah, Mazdadu kufra. Dia kata. Aku tambahkan kekufuran. Lam yakunillah. Maknanya, tidak sekali-kali tidak Allah akan beri keampunan. Aku tak bagi dah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Wala liyahdiyahum sabila. Aku takkan beri keampunan dan aku takkan tunjuk jalan hidayah. Tak jumpa jalan balik. Sesat yang kita baca pada ayat itu. Dhalalam ba'idah. Dhalalam ba'idah. Dengan kesesatan yang amat nyata. Pasal apa? Makin lama makin jauh. Makin jauh, makin jauh. Tak nampak jalan pulang. Pernah jumpa tak orang menagih? Bukan nak mengatakan orang penagih, tapi pernah jumpa kan? Nah, penagih ni dia pun macam ni. Mula-mula dia ambil benda yang diharamkan oleh Allah. Sebab apa Allah mengharamkan benda menagih ni? Sebab dia hilang kewarasan. Nah, dia termasuk dalam arak lah. Nah, cuma dia bukan macam botol arak tu, tapi dia bentuk macam lain pula. Namun apabila dia perkena dia hilang waras. Benda yang hilang waras itu dia masuk dalam keluarga arak. Dan benda tu dia ketagih. Dia pernah tangkap tak? Kena kan tangkap? Kena tangkap. Bukan kata 2-3 hari sampai 2 tahun. Duduk di dalam pusat tu. Dia keluar mai sihat, gemuk badan, segak putih pun. Tak saja abang 2 hari. Kita ni bagi nasihat kat dia. Sampai naik berbush. Dia dengar, tak apa, mau buat dah. Tobat dah ni, tak mau buat dah. Hari amal okey. Lepas tu, dia jumpa balik kawan dia buat pula. Summa kafaru. Buat pula Allah Ta'ala bagi izin. Allah izin. Buat pula sampai tempoh kena tangkap pula. Dengar-dengar tak ada pula kena tangkap. Kena tangkap. Lama keluar pula. Keluar pula kita. Keluar pula dah. Kita pun bagi nasihat. Lambai sampai dah lama-lama ambil fikir lah. Tak mau kata apa dah. Hang buatlah apa yang hang nak buat. Kan sampai kepada tahap tu. Pasal apa? Sebab dia tak jumpa jalan balik. Dia dah tak jumpa. Ni yang dikatakan Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan kepada dia. Wala liyahdiyahum. Tidak ada jalan hidayah. Cahaya hidayah tak ada dah. Pasal apa? Mungkin dia terlindung daripada doa orang soleh. Dia tak cari orang soleh. Dia pergi cari yang soleh. Maka itulah yang dia peroleh. Dan ayat yang seterusnya. Ayat 138. Basyir. Khabar gembira. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabar gembira. Rupa-rupanya jadi orang munafik ni ada berita gembira. Oh no. Apa dia? Gembirakanlah orang-orang munafik itu bahawa untuk mereka adalah azab siksaan yang amat pedih. Inilah dikatakan kata-kata majaz. Tempelak, ejekan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kata Allah. Abang kat mereka. Hampa tak mau dah balik betul dekat aku kan. Dah Islam, kafir pula.
Lepas tu Islam pula. Lepas tu kafir pula. Nah, lepas tu kata Allah aku ditambah. Sampai hampa tak nampak jalan untuk kembali ke pangkal jalan. Hampa akan jumpa dhalalan ba'ida. Kesesatan yang amat nyata yang paling jauh. Mana tak ada jalan pulang. Jadi apa yang akan mereka temui? Abang kat mereka. Ni berita gembira ni. Apa dia? Mereka itu akan diazab dengan azab siksaan yang amat pedih. Ini ejekan daripada Allah. Ataupun tempelakan daripada Allah untuk orang-orang munafik. Tak apa hari ni hampa terlepas. Nah, hampa menipu pada perkataan-perkataan hampa. Tak apa hari ni hampa terlepas. Tapi satu masa nanti hampa jangan menyesal. Di satu tempat yang tidak ada lagi boleh menyesal. Mana? Masuk liang lahat tu, duk keriau je kita. Nah, minta tolong pada Allah. Bawa baliklah kami mai. Bawa balik sat pun jadilah. Hantarlah kami mai ke dunia. Hantarlah kami mai ke dunia. Sat saja. Minta 1 saat pada malaikat. 1 saat saja. Nak buat apalah 1 saat. Aku nak bersedekah. Hari tu hang punya himpun lah kata. Punya kedekut. Ada orang semua tahu. Sembang dengan orang ni. Set pinggan mangkuk saja 25,000. Tak heran. Aku makan set pakai buang dah. Ni saya beli ni set pinggan mangkuk ni, cuba tengok. Tengok tebin dia. Dia nak bagi kita minum teh kan? Tengok kawan, kita pun tengoklah buat-buat heran. Tu munafik ke tu? Dia buat-buat heran kat orang. Hatiku punah ranah. Dia kata cuba tengok bingkai dia. Mah kan? Memang tak turun dia kata. 25 tahun dah pakai 25,000 punya harga. Kalaulah dia wakaf untuk bina masjid, Masya Allah. No? Betapa besarnya pahala yang dia dapat. Dia kata saya sayang nak bagi orang minum dalam cawan ni. Tapi hari ni pasal Ustazah mai, lagi Ustazah minum. Ustazah rasa macam nak gigit cawan-cawan tu. Pasal bingkai bah kot. Mah bukan mah betul lah. Itu dunia lah. Masya Allah. Itu dunia. Kata Allah, anak minta 1 saat, anak pergi bersedekah. Habis dah tak boleh dah. Nah, harta dunia bukan untuk disimpan dan dihitung. Tetapi belanjakanlah. Bila dibelanjakanlah maka dia akan berkembang. Bukan sekadar berkembang di dunia, dia berkembang di akhirat lagi banyak. Nah, kita berinfak harta dunia untuk akhirat, maka kita akan perolehi imbalan pahalanya di akhirat nanti. Tapi kalau kita berkira dengan Allah, berkira di jalan Allah, maka kita adalah munafik. Nah, ajak orang bersedekah tapi dia tak pernah bagi. Kedekut. Munafik tu. Kata Allah Ta'ala, abang asal kat mereka. Nah, satu tawaran yang Allah Ta'ala bagi kabar gembira untuk menggantikan sikap munafik mereka itu adalah azaban alima. Azab Allah yang amat-amat pedih. Pedih sesungguhnya. Azab Allah ni paling ringan azab yang mana diberikan kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Dipakaikan sepasang kasut daripada neraka. Bagi pakai di kaki saja. Bukan dibakar pada tubuh. Cuma diletak di kaki. Mau yang tu. Tak mau yang tu pun tak. Tak mau. Azab neraka paling ringan diberikan kepada Abu Talib. Hanya diletakkan di tapak kaki. Kalau letak di tapak kaki, anggota lain sakit tak? Sakit. Kita terpijak duri pun sudahlah. Jangan kata terpijak duri. Dah berumur lagu kita ni. Kan anak cucu nanti ada mainan Lego. Petak-petak kat segi tu. Bangkit tidur terpijak. Subhanallah. Dahlah kaki aku pun montok lagu ni dah. Terpijak tang tumit pula. Allahu Akbar. Gelap mata. Tumit kau pijak mata hang gelap. Pasal apa? Mulut hingar pasal apa? Pasal tu dia berbunyi dah. Bukan banyak mana. Sikit. Apatah lagi. Andai diberi pakai. Diberi pakai daripada neraka. Kasut daripada neraka.
Pijak duri pun tak tahan. Kan ada kasut kayu yang diperbuat macam duri-duri tu. Oh, saya tak boleh pakai kasut tu dah. Sakit kan? Orang kata orang ada penyakit. Memanglah ada penyakit. Tapi kalau badan berat, dia tak boleh bawa dah. Tu orang nak buat jalan atas batu tu kan. Saya tak boleh jalan atas tu dah. Sakit. Sakit dengan sebab tekanan badan yang berat. Tekan di atas batu tu. Mungkinlah berpenyakit pun sama dah. Apatah lagi nak dipakaikan dengan kasut daripada neraka. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu dah. Bagi sak kabar gembira dekat orang-orang munafik ni. Ingatkan nak dapat rumah ke? Bukan rumah. Tapi azaban alimah. Inilah ayat yang berbentuk ejekan daripada Allah. Tak apa, pertama tak apa. So ni apa mendapat lah. So ni apa mendapat lah. Macam cerita kita dulu. Si kecil kalau kata mak kita hambat kita nak pukul. Saya cerita ni pengalaman. Saya bisa jadi lagu tu. Mak saya dulu dia akan nak pukul dia nanti koyok seludang. Tak seludang kan? Kalau dia pukul hak seludang besar tu tak sakit. Dia koyok bagi kecil. Kita ni kecil, kita lari. Jaga hang dapat tak lagi. Makanlah. Tak lagi hang makanlah. Kita ni sambil lari, sambil perhati tengok. Tak apa nak jauh. Berhenti sat. Hang main memang sakit. Tapi tak boleh. Pi lagi tak boleh. Duk fikir, duk beli kata. Aku kata hang turun mai. Saya kadang-kadang naik atas pokok suji. Hang turun mai. Hang sampai bila ada macam tu. Tak lagi hang mendapat dah. Ni takut ni. Dalam rasa takut tu turun juga. Serahlah. Hang nak pukul pun pukul lah. Serah diri. Serah diri. Ni lagi tak boleh makan nasi. Kita dah lah yang tu. Yang ada untuk nak makan lah. Kadang-kadang ketegak tak mahu turun. Dia upah abang. Hang nak siap pergi ambil dia. Dia nak bagi. Yang tu kena lagi sakit. Tapi kalau kita serah diri. Dia kesian balik. Okey. Sifat Allah Subhanahu. Bukan nak samakan sifat Allah dengan sifat manusia dah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat salah. Kita mengaku salah. Kita minta ampun. Allah kesian tak? Allah Maha Pengasih. Kita selalu buat salah. Sifat munafik ni ada dalam diri kita. Bila kita buat salah, kita minta ampun pada Allah. Serah diri. Cerita, aku macam ni ya Allah. Ampunkanlah dosa aku. Allah kesian tak? Allah Maha Pengasih. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuntutlah daripada rahmat Allah Ta'ala yang maha luas. Sia-sia kalau kita biarkan. Sia-sia kalau kita tidak memohon keampunan pada Allah. Dia suruh, dia nak dengar suara kita menangis, merintih, merayu. Minta diampunkan, minta dikasihani. Kita ulang banyak kali perkataan minta dikasihani. Ulang Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'an. Ya, tu minta. Doa di antara minta dikasihani. Wa'afu'ani, maafkanlah aku, sianlah kat aku ni. Doa tu baca waktu bila? Waktu bila tak dengar. Tu macam takut lah nak duduk antara dua. Tiap-tiap rekaat ada kan duduk antara sujud. Kan ada rekaat tak ada duduk antara sujud. Semua rekaat ada. Betul tak? Tahiyat memang ada rekaat tak ada. Tapi kalau duduk antara dua sujud ni, sembahyang sunat pun ada, sembahyang wajib lagi-lagi lah ada. Tiap-tiap rekaat ada, betul tak? Doa tu, doa minta dikasihani. Minta Allah Ta'ala kesianlah kat aku, ya Allah. Maafkanlah aku ni dosa banyak, ampunlah dosa aku. Aku ni banyak kekurangan. Wajibur ni tu, minta sempurnakanlah segala kekurangan aku. Tampungkanlah segala kekurangan aku. Wajibur ni tu. Warfa' ni, bila dah tampung segala kekurangan aku, angkatlah sikit naik darjat. Warfa' ni. Warzuq ni, rezekikanlah aku. Rezeki ni, jangan duk fikir hanya makan saja. Rezekikan aku untuk beramal soleh. Itu. Wa'afini.
sihatkanlah tubuh badan aku. Wa'fu anni, kesiankan kat aku. Sialah kat aku. Itu rayuan daripada Allah. Kita tak tahu apa kita baca Rabbi salli warhamni jabuni fan zuqad wadini wa'afini wa'fa. Tak ada rasa. Tujuk pula. Lagi bangkit terus. Lupa rakaat pula apa aku kata. Nafik tu. Nauzubillah min dzalik. Nah. Okay, baik, insyaAllah kita akan sambung ayat yang akan datang. Ayat yang 139. Dia akan cerita lagi tentang munafik ni. Pasal apa dia banyak cerita tentang munafik dalam Al-Quran ni? Pasal kita berdampingan dengan munafik, bahkan kita mungkin munafik. Auzubillah. Wallahu'alam. Baik. Ada soalan? Ya, Kak Sarah. Okey. Okey. Duha. Okey. Okey. Baik. Subuh ke duha. Subuh ke duha. Selepas subuh memang tak boleh buat solat sunat apa-apa tak boleh buat. Sebab dia waktu tahrim. Tapi qada boleh. Qada dibenarkan. Untuk solat qada, dia tak kira waktu. Waktu tahrim pun boleh buat. Bermakna, kalau lepas subuh, macam Kak Sarah tanya, sementara menanti duha, boleh dia nak buat solat qada? Ya. Sebab qada dibenarkan. Dalam tempoh selepas subuh. Boleh buat qada. Sebab qada tu wajib. Tapi sunat lain semua jangan buat. Jadi boleh buat. Untuk qada waktu tahrim boleh buat. Okey. Ya, Assalamualaikum. Okey, baik. Sifat munafik tu sak ada, sak tak ada. Sak ada, sak tak ada. Kita ni selalu bermohon maaf pada Allah. Memang selalu. Tu yang saya bagi salah satu dia. Hak yang dalam duduk antara dosa. Rabbighfirli. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Tu nak menghilangkan sifat munafik tu. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Dan seterusnya permohonan. Sebenarnya dalam duduk antara dua sujud adalah satu himpunan doa yang paling ampuh. Hayatilah dia. Dia di antara doa menghilangkan sifat munafik. Memanglah kita kata kita ni manusia biasa. Kadang-kadang jadi juga. Waktu marah, kan? Terjebak juga. Tapi doa itu akan menghapuskan, insya-Allah taala. Ya, Kak Ana silakan. Kak Ana, mana pi dah menghilang. Kak Ana Google Meet. Silakan. Okey. Ada soalan lain? Ya, insya-Allah boleh. Okey. Okey, kalau kita tak faham. Okey. Okey, perlukah kita tambah lagi? Tu yang kita duk tambah lepas tu. Boleh kalau kita ulang. Sebab apa? Macam Fatihah. Kita baca dalam solat kan? Tapi lepas solat kita baca lagi tak? Ya, kita baca lagi. Sebab dalam Fatihah tu ada pengampunan. Ada di antara dialog kita bercakap dengan Allah. Allah jawab kepada kita. Kita cakap lagi, Allah jawab lagi kepada kita. Jadi, lepas solat pun kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Sebab apa? Sebab kita rasa kita kurang sangat. Dan mungkin macam Kak Sarah kata, kita tak faham. Kita tak faham apa yang kita kata. Tapi apa yang kita faham, setiap kali kita nak sembahyang tu,
kita menghadap Allah. Nanti kita faham. Tidak. Kita mungkin tak boleh menghayati setiap patah-patah kata dalam solat. Tapi apa yang boleh kita mengerti makna solat ni, setiap kali kita berdiri, kita sedang menghadap Allah. Segala kata-kata kita tu adalah untuk Allah. Dan dalam solat itu ada doa. Kita dah minta dah dekat Allah. Dan kita secara rawak atau random kita tahu dah. Kita minta apa? Dah tentu minta diampunkan. Kalau ihdinas siratal mustaqim, apa dia? Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni, jalan ke syurga lah. Nah, jalan ke syurga lah. Kalau kata kadang-kadang aku mungkin tersimpang, hati aku mungkin terpaling, tunjukilah aku. Itu ada doa tu. Nah, ada doa dalam tu. Pasal kita ni tak ada tempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada tempat lah minta tolong hanya pada Allah. Kita ulang. Kalau kita faham, sebenar-benar faham, kita mungkin jadi macam Saudi tu lah. Dia akan lepas bagi salam, dia akan bangun terus. Tapi oleh kerana kita ni bermadhabkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita berpegang kepada hadis-hadis sahih. Orang ajami seperti kita ni, bila dia dapat hadis sahih, dia nak belajar hadis sahih tu. Nak berzikirlah dulu lepas sembahyang. Sebab Rasulullah kata, siapa baca 3 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tu, dosa dia walau banyak buih di laut, Allah ampunkan. Walhal dalam sembahyang tadi dah minta dah. Betul tak? Habis siapa nak diikuti dengan zikir? Nak tambah lagi dosa aku ni banyak. Teruskan. Nah, dan seandainya kita bangkit terus pun tak apa tu. Sebab dia bukan syariat solat. Cuma kita beramal dengan hadis sahih. Kita tak kata mereka tu tak beramal lah. Okey. Okey kan, lekas. Ya silakan. Dua angkat tangan sat-sat. Ustazah, Kak Yang tanya macam kita semayang sunat Zuhur kan 4 rakaat kan. Tapi kita tak ada buat apa ni tahiyat awal kan. Tapi bila kita terlupa, kita pergi baca tahiyat awal, lepas tu kena solat tu kena buat lain ke? Kena sujud sawi ke? Okey, baik Kak Jah. Okey, dia tanya macam ni. Kita buat qabliyah ba'diyah, sunat rawatib ni. Sunat rawatib kan Kak Jah? Ya. Okey, sunat rawatib iaitu sunat qabliyah zuhur. Kita melazimi 4. Ya? Kita melazimi 4. 4 sebelum zuhur. Kan? Sepatutnya tak payah buat tahiyat awal. Bangkit terus 4 kali tu. Bangun terus 4 kali. Saya kata nak mudah kira Fatihah berapa kali. Nah? Tapi kadang-kadang kita ni terlupa. Terduduk tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Dah baca dekat nak habis baru teringat aku ni sunat. Patut tak payah baca. Kan? Tak apa, teruskan. Tak menjadi salah andai kita baca. Nak baca pun tak apa. Tak mau baca pun tak apa. Tapi lebih afdal kalau tidak baca. Namun kalau dah terbaca, maka tidak mengapa. Tak perlu ulang semula. Tak payah buat lain. Tak payah sujud Dah sawi pun. dikira sah. Tak payah sujud sawi pun tak payah. Tak payah. Okey Kak Jana. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Okey, kalau buat dua-dua lagi cantik, no? 2 rakaat 1 salam. Yang tu taklah lupa kot, kan? Kadang dia lupa juga dah. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kan? Lagilah bagus, no? Pasal apa saya kata 2 rakaat 1 salam tu lagi bagus? Sebab dia ada selawat. Dia ada tasyahud. Dia ada syahadah. Betul tak? Lepas tu kita duduk tahiyat akhir tu kan? Kemudian saat lagi kita buat pula 2. Ada jadi tahiyat akhir. Betul tak? Jadi dia banyaklah inti dalam dia. Ya. Okey. Baik. Mengganti qabliyah dan ba'diyah itu dengan qadha. Boleh. Lagi elok. Kalau kita ada qadha, kita ni ada sejarah jahil. Yang kita tak solat dahulu kala.
Banyak lagi nak kena qada. Nak utamakan rawatib kan, nak utamakan qada, utamakan qada. Baik, qada zuhur. Solat zuhur, qada zuhur. Sebelum zuhur, qada siap-siap zuhur 4. Tapi kena ada tahiyat lah. Sebab kita qada kan. Nah, lepas tu kita buat fardu zuhur. Lepas tu lepas dia qada pula 4. Dapat pahala apa? Qabliyah ba'diyah. InsyaAllah ta'ala. Allah tu maha memberi rahmat. Tak payah buat lah. Tak payah buat dah. No? InsyaAllah ta'ala. Nah? Ya, kena ada. Ya. Okey. Okey. Kita qada ke? Atau kita qada 4 rakaat. Lepas tu kita ikut imam. Macam mana ni? Saya tak faham. Okey. Baik. Saya faham. Okey, cerita kita pergi sembahyang berjemaah di masjid. Okey. Kita nak ambil qabliyah tu 4 rakaat. Tidak? Kan? 4 rakaat. Tapi ada sesetengah masjid, imam dia nak cepat. Kita ni baru duk kata nak kata 4. Baru 2. Dah dengar dari rekaman. Kan? Kita nak sambung lagi 2. Hak yang 2 tu kita baca ayat surah. Hak 2 lagi kita tak baca surah. Boleh tak? Soalan. Betul tak soalan tu? Ya. Surah tu sunat saja. Tak baca terus 4-4 pun tak apa. Nah? Surah tu sunat saja. Kadang-kadang rakaat pertama baca, rakaat kedua lupa tak baca. Nah? Tak apa. Benda tu dia tak mencacatkan solat kita. Sebab dia bukan fardu ataupun rukun. Dia hanya sunat hai'ah. Wallahualam. Macam orang cerita. Sunat hai'ah ini dia berpihak kepada perhiasan. Macam orang yang sembahyang rakaat pertama baca surah, rakaat kedua tak baca surah. Macam dia pakai kasut sebelah lain. Pakai juga kasut. Tapi sebelah lain. Lagu tu lah. Perhiasan dia tak berapa cantik. Tapi tetap diterima. Kasut juga. Macam tu lah nah. Hai'ah. Nah. Wallahualam. Soalan lain? Ya. Okey. Jamak. Okey. Baik. Kita bermusafir. Kita singgah di masjid untuk nak solat jamak lah orang musafir. Kan Allah bagi hadiah solat jamak. Tapi tengok-tengok, masuk waktu orang pun azan. Kita ni nak solat jamak. Tengok orang azan. Boleh tak kita nak ikut imam? Boleh. Boleh kita ni ikut imam. Niat macam biasa. Contoh, tahajud aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Macam biasa. Okey, di dalam solat kita tu, sekejap lagi, mungkin waktu kita selesai baca Fatihah, Al-Ghalin, Amin. Sebelum rokok, mungkin terlintas niat sekejap lagi, aku nak jamak takdim dengan sah. Ataupun waktu tu tak teringat, lupa dah. Duduk tahiyat akhir dah, teringat. Sekejap lagi, aku nak jamak takdim dengan asar. Dia main lagu tu ya. Tak payah abang tak lintas je di hati. No? Dah boleh buat jamak. Boleh. Kalau kita cekap boleh. No? Lepas bagi salam tu, kita tak payahlah dah berzikir sama imam macam tu. Kita bangkitlah. Sambung. Boleh buat qasar. 2 saja. Tadi kita buat tamam kan 4. Kita boleh buat 2 saja. No? Cantik kan? Kan? Islam itu indah. Ya, tak apa. Alhamdulillah. Bila kita ada ilmu, kita faham. InsyaAllah kita boleh buat. No? Alhamdulillah. Ya, asar boleh buat 2 saja. Ya. Nah? Kita niat 2 saja. Asar. Saja aku sembahyang fardu asar.
2 rakaat, qasar dan jamak takdim. Qasar dan jamak takdim tersebut. Selesai. Alhamdulillah. Okey, ada soalan? Okey, saya sudah dulu nak. Kalau tak ada apa, saya minta ampunan maaf atas kekhilafan diri saya sendiri. Yang baik itu Allah punya, yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.